Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al 'amalana kullahu salihan waj'alhu liwajhika khalisan wa la taj'alhu li ahadin ghairaka. Kita sambung pembacaan hadis kitab Mishkatul Masabih dengan menggunakan syarah Midrajul Fawatih ni pada muka surat 85. Muka surat 85 masih lagi berada pada bab adab tandas. Adab tandas. Tajuk yang diberikan oleh pensyarah kita ni iaitu amalan Nabi SAW selepas membuang air. Amalan Nabi SAW selepas membuang air, selepas qada hajat. Wa 'anil Hakam ibn Sufyan qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza bala tawadda'a wa nadaha farjahu. Rawahu Abu Dawud wa Nasa'i. Sayyidina Hakam bin Sufyan berkata, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam buang air, baginda sallallahu alaihi wasallam akan berwudu dan merenjis pada kawasan hadapan baginda sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Hakam bin Sufyan berkata, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam buang air, baginda sallallahu alaihi wasallam akan berwudu dan merenjis pada kawasan hadapan baginda sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Abu Dawud dan Nasa'i. Jadi dalam hadis ni ada satu amalan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas baginda sallallahu alaihi wasallam selesai buang air. Nabi sallallahu alaihi wasallam akan merenjiskan air di bahagian hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selepas basuh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan merenjis air. Ini hikmah dia, antara hikmah dia yang disebut adalah untuk menghilangkan waswas bagi mereka yang ada penyakit waswas ni, yang mana bahasa kecing dia tu walaupun telah bersih ke kemaluan dia, tapi dia rasa macam keluar lagi. Dia bukan dedah dia nak kecing sokmo, rasa nak kecing sokmo. Ini dia rasa macam ada cahaya yang keluar je. Tapi bukan berterusan lah. Dia rasa je macam keluar, dan bila dia tengok dia rasa tak ada, tengok tak ada. Jadi untuk menghilangkan waswas tu, antara caranya ginilah, kena rejih air. Jadi selepas mari rasa waswas tu, bila dia cek ke, jadi ada kesel-kesel basah tu, hati dia akan tenang lah. Sebab apa? Sebab basah tadi tu dia akan fikir air yang direnjis tadi, bukan air yang keluar tadi tu. Sebab kadang-kadang perasaan sahaja waswas. Tapi kalau yakin keluar, kena basuh lah. Yakin dia lain lah. Kalau waswas tu, antara caranya ginilah, renji di depan sahaja. Jadi itu antara hikmah yang disebutlah, antara hikmah yang
disebut. Hadis yang seterusnya, membuang air kecil pada waktu malam. Membuang air kecil pada waktu malam, biasalah. Tidak kira siapa-siapa kadang-kadang terbangun waktu malam rasa nak buang air, tak. Lebih-lebih lagi orang yang usia yang banyak lah, tua, nak bangun semua, nak tidur mata bangun lepas tu kita tandah, tak. Jadi benda ni biasa bagi seorang manusia, biasa. Dan orang-orang yang tidak usia banyak pun kadang-kadang sebelum tidur, kalau sebelum tidur dia minum air banyak, jadi lepas tu dia punya pundi kecing dia tu tak kuat, dia akan terbangun lah, tak. Kalau silap air bulan kan, mungkin basah lah, tilam tu, tak. Sebab banyak minum air. Jadi benda-benda gini biasa, dan ia juga berlaku kepada Nabi SAW. Nabi bangun untuk buang air kecil pada waktu malam, tak. Dan bagi sesetengah orang, dia mengalami kesukaran lah, mengalami kesukaran untuk ke tandas, tak. Terutama sekali bagi orang sakit, tak, aksiden ke, ataupun disebabkan usia, tak, penyakit-penyakit, jadi sakit lutut, sakit pinggir, tak, payah nak gerak pada waktu malam. Jadi dalam hadis ni pun ada sebut bahawasanya Nabi SAW ada bekas untuk tadah air kecil, air kencing Nabi SAW, tak, untuk memudahkan Rasulullah supaya tidak perlu keluar daripada rumah, ataupun tidak perlu bergerak dengan lebih banyak lah, tak. Jadi ada bekas khusus, tak, supaya memudahkan, tak, urusan Rasulullah SAW. Jadi untuk daripada hadis ni kita kata menggunakan benda gitu, tak, macam bila berlaku musibah dari keluarga, ada orang sakit, tak. Jadi apabila individu tadi perlu menggunakan bantuan, tak, macam bekas kecing ni kau, yang bukan menjadi satu keaiban lah, bukan menjadi satu benda yang aib, tak, untuk gunakan benda-benda gini, tak. Kayak kita kadang-kadang fikiran kita bila orang ni ditimpa musibah, tak, kita kata ni sebab dosa dia lah ni, sebab dosa dia, ataupun Allah nak mengaibkan dia lah. Tidak semestinya gitu, tak. Bahkan disebut dari Nabi SAW juga pernah menggunakan bekas air, bekas untuk kencing tu, dan benda tu tidak, kita kata, mengaibkan Rasulullah, tak. Jadi bila kita tengok orang dalam keadaan sakit, tak, kita pergi ziarah, tak, siapa kau tak boleh nak gerak kau, ataupun susah nak gerak, terpaksa guna bekas air kecing, tu bukan benda yang aib lah, bukan benda yang aib, tak. Jadi begitulah, tak, kehidupan kadang-kadang senang, kadang-kadang susah, kadang-kadang diuji dengan sakit. Jadi untuk memudahkan tu terpaksa kita guna apa-apa bantuan lah. Jadi bukan satu benda yang aib. Dan bagi orang yang jaga orang sakit tadilah, tak, supaya lebih ni lah, lebih prihatin ataupun lebih peka lah, tak. Macam malam tu pastikan sebelum tidur tu kosonglah bekas tu, tak. Pastikan sebelum tidur tu kosong bekas kan. Sebab dia orang sakit tadi nak pergi jalan jauh tu payah dah. Tiba-tiba kalau bangun nak buang air, tiba-tiba gua tu penuh, tak. Susah, tak, susah. Lepas tu pula bila waktu pagi, kalau tengok bekas tu penuh dah, ataupun ada isi dalam, cepat-cepat buang. Sebab bila kita tangguh lama, dia akan bau. Jadi menyebabkan bau yang kurang menyenangkan lah di kawasan tempat orang sakit tidur tu. Jadi orang yang jaga tu kena peka. Dan juga dari segi bekas tu lah, bekas tu lah ni mudah lah, lah ni moga dia ada bekas dah, boleh beli dekat farmasi ke mana kan, bekas yang maknanya khusus untuk untuk buang kecil dalam dia, bekas yang khusus. Jadi kalau orang tengok pun ni kita tahu bekas ni nampak pelik ni, tak.
Orang tidak akan tersilap lah dengan bekas-bekas yang lain tak? Jadi kalau macam dulu tak ada bekas kau ataupun orang tu yang macam dia nak cepat kau tak, bila dia guna bekas yang tidak khas, jadi dia kena selesaikan dengan serta-merta lah, supaya tidak berlaku tak, macam orang salah minum kau tak. Jadi macam contoh air apa, air Zeppel kan, warna dia lebih kurang. Warna dia lebih kurang, jadi kalau kita terguna bekas tu maka cepat-cepat buih. Jangan tepi mana takut budak-budak mari tak, lorak-lorak unggal main bola ni pakai togak tak. Jadi kena peka lah benda-benda gitu tak. Kalau ada bekas khusus, bekas khusus pun letaklah dalam sikit tak, bawah hati lah, jauh-jauh sikit kau boleh dicapai. Tapi kalau maknanya kita jalan silap apa semua, tidak akan tersepak lah. Jadi benda-benda gitu pun kena ambil berat juga, sebab kemungkinan berlaku tak. Tidak air biasalah, tidak air apa kita kata, air kecing lah. Gapo-gapo yang bersifat bahaya, macam cecair kimia kau, macam klorok kau, gapo semua tak. Kalau hak jenis macam guna botol lain selain daripada botol dia sendiri, tak pernah berlaku pada diri hamba sendiri lah. Sahabat ni bila duduk asrama, dia kongsi lah bagi-bagi gini ni tak. Jadi hak ni tak ada, kau tu pergi sebilik lain tak, pas nak ambil tu tak kena ambil belakang tak, gila dengan botol kecil kau, ambil klorok sikit tak. Jadi sahabat hamba ni daripada Guyana, dia ambil dengan botol mineral, bubuh klorok dalam tu, dia tak ujung kaki. Gak kita letih-letih main apa sukai apa semua, balik tu pakai togak lah. Jadi mujuk Allah SWT jaga kitanya, jenis minum ni kita tak terlelal, kita tak atas lidah dulu, lepas tu waktu kita waktu botol dulu baru kita telel, jenis gitu. Jadi terasa lah dia punya tajam, dia punya asid tu tak, chemical tu. Jadi bahaya. Begitu juga bekas-bekas gini. Jadi kalau kita ada bekas khas dah, tu lebih selamat lah, okay. Supaya tidak berlaku benda tidak diingini lah. Wa an Umaymah binti Ruqayqah qalat kana lin nabiy sallallahu alaihi wasallam qadahun min aidanin tahta saririhi yabulu fihi bil lail, rawahu Abu Daud wa Nasa'i. Sayyidatina Umaymah binti Ruqayqah berkata, Nabi SAW mempunyai satu bekas daripada kayu di bawah katil baginda SAW, yang baginda SAW akan membuang air kecil di dalamnya. Abu Daud dan Nasa'i. Jadi jelas dalam hadis ni memang sabit bahawasanya Nabi SAW pernah menggunakan bantuan bekas tak, untuk Rasulullah SAW buang air kecil di waktu malam tak. Ada disebabkan Rasulullah ada sakit tak, sakit lutut. Jadi benda-benda gitu menyukarkan pergerakan Rasulullah SAW. Jadi di waktu malam lebih-lebih lagi tak, gelap, yang perlu kepada cahaya dan susah nak gerak. Jadi untuk memudahkan itu Rasulullah SAW guna bekas tak? Kira qada hajat dekat dengan kaki sahaja. Dan terbaca juga kisah sahabat yang minum, yang tersilap minum air kencing disebabkan Rasulullah ni letak bekas kencing tu dekat kaki, dia terminum tu. Jadi bila di cek tu tengok ilmuwan bagi tahu riwayat tu tidak sahih, wallahu alam lah. Riwayat yang mengatakan sahabat minum air kencing tu tidak sahih, wallahu alam.
Seterusnya, harus membuang air kecil dalam keadaan berdiri ketika uzur. Harus membuang air kecil dalam keadaan berdiri ketika uzur. Saat ni bila berlaku kesukaran, nak keterbasas nak bergerak ke, nak sakit ke, kira guna bekas tak, supaya tidak perlu banyak bergerak tak, memudahkan urusan. Ini juga bagi orang yang mungkin boleh bergerak tak, tapi untuk duduk sahaja dia menghadapi masalah. Untuk duduk dia menghadapi masalah. Sebab tu tandah-tandah kalau macam cikgu sekolah teknik dulu, kalau nak, dia kata kalau nak buat bangun ni, jangan buat tanda hak cakung belakang, kena ada juga tanda hak duduk tu. Bukan kata tak sih, tapi kadang-kadang bila macam berlaku ada orang sakit dalam rumah kau mudah tak, yang bila tak boleh nak duduk cakung tu, boleh duduk atas tandas tu, boleh guna tandas tu tak? Kena ada juga. Jadi sunnahnya, secara sunnahnya ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memang kita disuruh untuk qada hajat dalam keadaan duduk. Nah, duduk supaya bila kita buang air kecil, nah, dia tidak ngecik ke seluar kita ataupun tubuh badan kita, anggota badan kita kan. Itu antara hikmah dia. Tapi bila berlaku dalam situasi keadaan mungkin kita sakit ke, tak boleh duduk, ataupun tempat yang kita nak buang air kecil tadi tidak sesuai ataupun susah untuk duduk, tak, maka dibolehkan untuk kita buang air kecil dalam keadaan berdiri, tidak menjadi satu masalah. Wa an Umar radhiyallahu anhu qala ra'ani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ana abulu qa'iman faqala ya Umar la tabul qa'iman fama bultu qa'iman ba'du, rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah. Qala Syekh al-Imam Muhyi Sunnah qad sahha an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam subatata qaumin fabala qa'iman, muttafaqun alaih, qila kana dhalika li'udhrin. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melihat aku buang air berdiri. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Umar, jangan kamu buang air berdiri. Maka aku tidak lagi buang air berdiri selepas itu. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Syekh Imam Muhyi Sunnah berkata, telah sahih diriwayatkan daripada Sayyidina Hudzaifah radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah pergi ke tempat orang ramai membuang sampah, lalu baginda membuang air kecil berdiri. Dikatakan bahawa ia disebabkan keuzuran. Ia disebabkan keuzuran. Pada hadis yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur tindakan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu membuang air dalam keadaan berdiri. Dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu sendiri kata selepas tu, aku tidak lagi buang air dalam keadaan berdiri. Cuma disebut di dalam syarah Abu Nailah hafizahullah, dia kata hadis ni mempunyai masalah lah. Tetapi ada riwayat mauquf kepada Umar radhiyallahu anhu sendiri yang mengatakan bahawasanya dia tidak lagi membuang air dalam keadaan berdiri selepas dia memeluk Islam. Tapi kalau yang ni, riwayat ni, jalur ni mempunyai masalah lah. Jadi riwayat yang pertama, Nabi SAW melarang melarang sahabat ataupun secara khususnya Umar radhiyallahu anhu sendiri
supaya tidak membuang air dalam keadaan berdiri. Dan riwayat yang kedua ada menyebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke tempat orang ramai membuang sampah, tempat buang sampah lah. Lalu baginda buang air kecil secara berdiri, tak? Jadi secara zahirnya nampak di situ ada seolah-olah ada pecanggahan lah, ada pecanggahan. Cuma di sini perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni dikatakan untuk menunjukkan bahawasanya itu perbuatan itu dibolehkan dalam keadaan yang tertentu, macam sekiranya kita mengalami kesakitan pada lutut ke apa, kita tak boleh nak duduk ke, ataupun macam dalam riwayat ni tempat apa dia buang sampah kan, jadi susah untuk duduk, mungkinlah ada sampah ke apa-apa semua yang menghalang ataupun menjadi penghalang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk. Jadi bila dalam keadaan gitu, maka dibolehkan untuk kita buang air dalam keadaan berdiri, boleh buang air dalam keadaan berdiri. Dan ada juga yang mengatakan bahawasanya tempat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buang air itu tempat yang lembut, tanah dia bersifat lembut, yang mana bila kita kata air kencing tu jatuh, dia tidak menyebabkan atau tidak menghasilkan percikan. Tak, dia lembut, dia menyerap tu, dia masuk tu, jadi tidak ada percikan. Jadi selamatlah daripada najis tu, daripada terkena baju ataupun tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Di sini pensyarah bawa beberapa pendapat a'immah hendak berkenaan dengan kencing berdiri. Imam Ahmad rahimahullah dan Imam Abu Daud, Imam Daud Al-Zahiri berpendapat kencing berdiri itu harus. Kencing berdiri itu harus. Imam Malik rahimahullah berpendapat jika tidak menyebabkan percikan maka harus. Jika tidak menyebabkan percikan maka harus. Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah rahimahumullah berpendapat kencing berdiri itu makruh jika tiada keuzuran, dan harus serta tidak makruh jika uzur. Jadi masing-masing membolehkan kencing berdiri. Ada yang menekankan supaya bila kencing berdiri itu kena pastikan tidak ada percikan air kencing lah kepada pakaian dan juga tubuh badan. Semualah sebenarnya menekankan benda tu semua. Adapun pendapat yang pertama, tidak semestinya orang itu dalam keadaan sakit ataupun susah untuk duduk dah. Bagi dia tidak ada masalah, harus boleh kencing dalam keadaan berdiri. Begitu juga pendapat kedua, tidak semestinya kena dalam keadaan sakit dulu dah. Cuma kena pastikan supaya tidak ada percikan berlaku, maka boleh, tidak masalah. Adapun yang ketiga tu Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah berdiri itu makruh. Tapi kalau ada keuzuran, maka itu tidak menjadi makruh. Fasal yang ketiga, Al-Faslu Thalis, muka surat 88, penafian Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha Nabi sallallahu alaihi wasallam buang air berdiri.
tadi kita dengar sahabat sendiri bagi tahu bahawasanya Nabi SAW pergi ke tempat buang sampah, kemudian Nabi SAW buang air berdiri. Dan ni dalam hadis ini, riwayat ini, Aisyah radhiyallahu anha menafikan bahawasanya Rasulullah SAW pernah buang air secara dalam keadaan berdiri. Tak? Jadi macam mana? Tak? Macam mana satu pihak mengatakan bahawasanya Rasulullah SAW pernah buang air dalam keadaan berdiri, adapun Aisyah radhiyallahu anha sendiri bagi tahu Rasulullah SAW tidak pernah. Rasulullah SAW tidak pernah. Kita tengok riwayat dia. An Aisyah radhiyallahu anha qalat man haddathakum anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yabulu qa'iman fala tusaddiquhu ma kana yabulu illa qa'idan. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa Nasa'i. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, barang siapa di antara kamu yang menceritakan bahawa Nabi SAW buang air berdiri, janganlah kamu membenarkannya. Sesungguhnya baginda hanya duduk ketika membuang air. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, barang siapa di antara kamu yang menceritakan bahawa Nabi SAW buang air berdiri, janganlah kamu membenarkannya. Sesungguhnya baginda hanya duduk ketika membuang air kecil. Jadi secara zahirnya nampak ada macam percanggahan lah dengan hadis yang sebelum ni yang diriwayatkan yang dikhabarkan oleh Hudzaifah radhiyallahu anhu. Jadi antara jawapan yang diberikan oleh ulama adalah, adapun Aisyah radhiyallahu anha menafikan bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah buang air secara berdiri dalam keadaan berdiri, itu Ummul Mukminin radhiyallahu anha mengkhabarkan kepada kita perihal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam umur. Adapun bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar, maka sahabatlah yang lebih tahu berkenaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Hudzaifah radhiyallahu anhu tengok sendiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buang air dekat keadaan berdiri. Jadi tidak berlaku percanggahan lah. Sebab Ummul Mukminin radhiyallahu anha bagi tahu hal dalam rumah dan sahabat bagi tahu hal luar rumah. Jadi tidak menjadi satu percanggahan. Masing-masing mengkhabarkan, memberitahu, meriwayatkan tentang apa yang masing-masing tahu. Mereka mengkhabarkan perkara yang mereka tahu masing-masing. Dan ada juga yang mengatakan bahawasanya perkataan Aisyah tu dia sebenarnya memberitahu bahawasanya yang menjadi amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu adalah bukan kecing berdiri, kecing duduk. Jadi siapa dia yang bagi tahu Rasulullah mengamalkan kecing berdiri itu? Tidak. Sekali-sekala berlaku, tapi yang menjadi amalannya adalah kecing duduk. Sunnahnya adalah kecing duduk. Itulah antara jawapan yang diberikan oleh ilmuwan berkenaan dengan secara zahirnya kita tengok ada percanggahan dengan hadis yang sebelum ni. Seterusnya pada tajuk Jibril alaihi salam mengajar Nabi sallallahu alaihi wasallam wudu dan salat. Jibril alaihi salam mengajar Nabi sallallahu alaihi wasallam wudu dan salat. Wa an Zaid bin Harithah عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل آتاه في أول ما أوحي إليه فعلمه الوضوء والصلاة فلما فرغ من الوضوء أخذ غرفة من الماء فنضح بها فرجه. رواه أحمد والدارقطني.
Sayyidina Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu meriwayatkan daripada Nabi SAW bahawa Sayyidina Jibril alaihi salam telah datang kepada baginda SAW pada permulaan baginda SAW diturunkan wahyu. Maka Jibril alaihi salam telah mengajar baginda SAW wuduk dan solat. Apabila baginda selesai berwuduk, baginda SAW mengambil satu cedokan air dan merenjis pada bahagian hadapan baginda SAW dengan air tersebut. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Daruqutni. Jadi hadis ni lebih kurang sama dengan hadis yang sebelum, yang mula-mula sekali tadi, yang mana amalan Rasulullah ataupun Rasulullah SAW bila selesai qada hajat ataupun di sini wudu, nak Rasulullah renjiskan air pada bahagian hadapan Rasulullah SAW. Tak, macam kita bagi tahu tadi, untuk bagi orang yang ada waswas, dia boleh mengubati perasaan tu. Tak, jadi sekiranya mereka tengok, mereka akan rasa ni bukan air hak waswas tu, tak keluar ke tak, tapi ni air hak renjis tadi tak. Jadi dia boleh tenang ke waswas tadi tak. Jadi hadis ni pun lebih kurang sama dengan hadis yang tadi. Ya. Seterusnya pada muka surat 90 tu, bagaimana Nabi SAW merenjis air selepas wudu. Bagaimana Nabi SAW merenjis air selepas wudu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ja'ani Jibril faqala ya Muhammad idza tawadda'ta fantadhih, rawahu Tirmidzi. وقال هذا حديث غريب وسمعت محمدا يعني البخاري يقول الحسن بن علي الهاشمي الراوي منكر الحديث. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Jibril telah datang kepadaku dan berkata, ya Muhammad, jika kamu berwudu, hendaklah kamu merenjis. Hadis riwayat Tirmizi. Dan beliau berkata, hadis ini adalah gharib dan aku mendengar daripada Muhammad. Beliau maksudkan Imam Bukhari. Berkata, Hasan bin Ali Al-Hashimi perawi adalah munkar hadis. Jadi hadis ni pun sama juga dengan hadis yang sebelum ni, membincangkan soal merenjis tak selepas berwudu. Tak, jadi samalah. Sama dia punya hikmah dia, tujuan dia pun sama. Tak. Dan sabit amalan ni daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tajuk yang seterusnya, Nabi SAW tidak dihukumkan untuk berwuduk setiap kali istinja. Dihukumkan maknanya diwajibkan untuk berwuduk. Nah, jadi tidak menjadi kewajipan bagi Rasulullah SAW supaya setiap kali wuduk dia terbatal untuk apa? Rasulullah SAW berwuduk. Nah, jadi tidak menjadi kewajipan lah. Tapi amalan tak, Rasulullah SAW banyak waktu dalam keadaan berwudu. Tak, banyak waktu dalam keadaan berwudu. Sentiasa dalam keadaan suci. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat bala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqama Umar khalfahu bikuzin min ma'in فقال ما هذا يا عمر؟ قال ماء تتوضأ به. قال ما أمرت كلما بلت أن أتوضأ ولو فعلت لكانت سنة. رواه أبو داود وابن ماجه.
Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membuang air kecil. Lalu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berdiri di belakang baginda sallallahu alaihi wasallam membawa sebekas air. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apa ini wahai Umar?" Beliau berkata, "Air untuk tuan berwuduk dengannya." Baginda bersabda, "Aku tidak diperintahkan untuk berwuduk setiap kali membuang air kecil. Jika aku melakukannya, ia adalah sunat." Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Sebagaimana yang kita tengok dalam hadis ni, dan juga hadis yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar tandah, kemudian ternampak ada orang sediakan air dah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya, siapa yang sediakan ni? Kata Ibn Abbas. Tak. Jadi Rasulullah mendoakan sahabat tadi tak, Allahumma faqihu fid din. Tak. Jadi sahabat-sahabat peka dengan keperluan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak. Apa yang Rasulullah akan perlukan selepas nak ke tandas, nak macam Abu Bakar radhiyallahu anhu sendiri, nak bila panas dia akan buka serbai dia akan melindungi Rasulullah dengan serbai dia tak. Jadi sahabat-sahabat peka dengan keperluan Rasulullah dan suka untuk memudahkan urusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak. Jadi sikap tu ada pada setiap sahabat lah tak. Bila orang yang dia sayang ni, tak, dia akan cuba untuk memudahkan urusan dia. Tak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insan yang disayangi oleh sahabat ni, tak, sahabat-sahabat suka untuk memudahkan urusan Rasulullah. Tak. Dan kalau boleh berkhidmat kepada Rasulullah tu merupakan satu kebanggaan. Tak. Jadi Umar radhiyallahu anhu pun lagu tu. Bila nampak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buang air, jadi cepat-cepat dia pun cuba sediakan satu bekas air supaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam boleh berwuduk selepas tu tak? Dan tak perlu menunggu lama, tak perlu cari sendiri air. Jadi Umar radhiyallahu anhu sendiri bawa air kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam situasi ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak mengajar kepada sahabat-sahabat dan kepada kita bahawasanya bukan satu kewajipan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwuduk selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buang air. Bukan satu kewajipan. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menolak untuk berwuduk, tak, supaya dapat mengajar umat bahawasanya berwuduk selepas buang air ini bukan satu kewajipan. Jadi gitulah Rasulullah SAW mengajar. Kadang-kadang mengajar ni dengan tidak buat, mengajar dengan tidak buat supaya orang tidak anggap benda tu menjadi satu kewajipan. Sama juga dengan peristiwa tarawih tu kan, Rasulullah SAW tidak buat supaya benda tu tidak akan menjadi kewajipan. Jadi sini pun sama, Rasulullah SAW meninggalkan supaya dapat membetulkan persepsi bahawasanya benda tu wajib. Tak. Tajuk yang seterusnya pada muka surat 91 tu, Orang Ansar dipuji kerana cara bersuci mereka. Orang Ansar dipuji kerana cara bersuci mereka. Wa an Abi Ayyub wa Jabir wa Anas radhiyallahu anhum anna hadhihi al-ayah nazalat fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syaral ansar, inna allaha qad athna alaikum fit tahur, fama tahurukum? Qalu natawadda'u lis-salah wa naghtasilu minal janabah wa nastanji bil ma'. Qala fahuwa dhak fa'alaikumuh. Rawahu Ibnu Majah.
Sayyidina Abu Ayyub, Sayyidina Jabir dan Sayyidina Anas radhiyallahu anhum meriwayatkan bahawa setelah ayat ini turun, ayat yang mana yang disebut dari atas tu, fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin, ayat tu. Jadi setelah ayat ni turun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai sekalian sahabat Ansar, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memuji kamu dalam bersuci. Jadi ayat ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata Allah puji sahabat-sahabat Ansar. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya, lagu mana mereka ataupun apakah amalan yang mereka buat sehingga mendapat puji daripada Allah Subhanahu wa taala? Ada. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya, apakah amalan bersuci kamu? Apakah amalan bersuci kamu? Tak. Maka mereka berkata, kami akan berwuduk untuk bersolat, mandi apabila berjunub, dan kami beristinja dengan air. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, itulah dia yang terpuji. Amal itulah yang menjadi sebab kepada mereka dipuji. Maka hendaklah kamu berterusan mengamalkannya. Tak? Jadi teruslah kekalkanlah amalan kamu tadi. Tak? Jadi istinja dengan air yang jadi amalan kepada oleh sahabat-sahabat Ansar ini, pensyarah kitab kata, kebiasaan orang Arab mereka beristinja dengan batu atau tanah. Maksud jawapan orang Ansar kami beristinja dengan air ialah mereka menggunakan air setelah beristinja dengan ketul tanah. Jadi bukan maksud dia beristinja dengan air saja macam kita. Macam kita dengan air saja kan. Jadi bukan gitu. Yang mengapa menjadi sebab kepada mereka dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu sebab kebiasaan mereka memang dah guna batu. Tetapi yang istimewa dan menjadi amalan orang-orang Ansar ni radhiyallahu anhum ajma'in adalah mereka selepas menggunakan batu tadi, mereka basuh dengan air pula. Mereka basuh dengan air pula. Adapun orang-orang lain, kenapa mereka tidak dipuji? Sebab mereka memadai dengan beristinja dengan ketul tanah ataupun batu sahaja. Jadi sebab itulah sahabat Ansar dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka menggunakan cara yang paling baik, cara yang terbaik dalam beristinja. Macam kita kata, yang terbaik adalah pertama sekali capur di antara batu dengan air. Yang kedua menggunakan air, dan yang ketiga menggunakan ketul tanah ataupun batu sahaja. Itu peringkat yang ketiga. Jadi mereka guna atau mereka mengamalkan peringkat yang paling baik. Gabungnya di antara beristinja dengan batu dan juga air. Jadi sebab itulah mereka dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Muka surat seterusnya 92, tajuk yang diberikan oleh pensyarah kitab ini adalah orang musyrikin mentertawakan amalan Rasulullah. Orang musyrikin mentertawakan amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa an Salman qala lahu ba'dul musyrikin wa huwa yastahzi'u bihi, inni la ara sahibakum yu'allimukum kulla shay'in hatta al-khira'ata. Qala ajal amarna alla nastaqbil al-qiblata wa la nastanjiya bi aymanina wa la naktafi biduni thalathati ahjarin laysa fiha raji'un wa la 'azmun, rawahu Muslim wa Ahmad wal lafdhu lahu. Sayyidina Salman radhiyallahu anhu berkata, seorang kafir musyrik telah berkata kepadaku sedangkan dia untuk mempersendakan aku. Dia ayat perkataan itu kepada Salman tadi radhiyallahu anhu untuk mempersendakan Salman radhiyallahu anhu. Apa dia kata? Dia kata sesungguhnya aku melihat sahabat kamu mengajar kamu, dia maksudkan Nabi lah radhiyallahu sallallahu alaihi wasallam,
sahabat kamu mengajar kamu sehingga adab buang air besar. Nak benda-benda gitu pun nak ajar juga. Nak cuba untuk memperlekehkan. Sayyidina Salman radhiyallahu anhu berkata, ya, baginda sallallahu alaihi wasallam menyuruh kami supaya tidak menghadap ke arah kiblat. Tak, menyebut gapo yang diajar oleh Rasulullah semasa qada hajat. Tak. Supaya tidak menghadap ke arah kiblat dan tidak beristinja menggunakan tangan kanan, dan kami tidak berpada dengan batu yang kurang daripada 3 biji. Dalam 3 biji tadi tidak beristinja menggunakan najis kering dan tidak juga tulang. Jadi asalnya musyrikin tadi nak memperlekehkan Salman, tapi bijaknya Salman dia ambil modal orang musyrikin tadi, dia tukar menjadi satu kebanggaan. Dia menjadi satu kebanggaan. Begitulah. Nak orang kadang-kadang nak menjatuhkan kita tak? Tapi kalau kita sendiri bangga dengan benda tu, dia tidak menjadi masalah. Tidak menjadi masalah. Kalau kita dah ikut dia tak? Kita pun jadi turut menganggap benda tu benda lekeh tak? Dia benarlah dia. Benar dia. Tak? Berjaya menyetokkan dalam minda kita, dalam fikir kita bahawa benda tu benda yang lekeh. Tapi Salman dia bijak. Walaupun musyrikin tu kata benda tu benda lekeh, tapi dia tukar. Dia membanggakan pula benda tu. Bahkan dia bawa pula fakta-fakta tak gapo dia yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar tak. Jadi atas kita. Atas kita bagaimana kita nak terima benda tu. Jadi dia nak memperlekehkan dalam sahabat, Rasulullah ajar cara nak beristinja. Buat besar tak lagi ajar. Mungkin dia nak belakang tak benda lagi tu nak kena ajar kau apa semua tak. Tapi Salman radhiyallahu anhu berbangga di depan dia. Tidak rasa jatuh sikit abuk pun. Bangga diajar oleh Rasulullah benda-benda gitu. Jadi yang disebut di dalam ni antaranya adalah supaya tidak menghadap kiblat. Tidak menghadap kiblat dan beristinja menggunakan tidak beristinja menggunakan tangan kanan. Dan juga tidak berpada dengan batu yang kurang daripada 3 biji. Jadi benda-benda ni ataupun perbincangan-perbincangan menghadap kiblat, beristinja, tidak menggunakan tangan kanan dan juga batu, bilangan batu ni kita telah bincang sebelum ni. Jadi di sini ulangnya berkenaan dengan hadis-hadis yang kita telah lalu, berkenaan dengan menghadap kiblat dan juga semua yang seterusnya tu. Benda-benda gini bukan berlaku di zaman Nabi lah, bukan hanya berlaku, bahkan zaman sekarang ni pun orang nak memperlekehkan, dia ambil satu-satu isu ataupun apa-apa berkenaan dengan Islam, dia cuba memperlekehkan. Sahabat hamba Abdullah Salafi, hamba pernah minta bantuan untuk dia semasa duduk sana lagi, di Paksi sendiri mungkin pernah buat announcement berkenaan dengan bantuan ni. Jadi dia pernah ceritalah orang-orang Afrika ni bila orang Muslim masuk tandas, dia jeh lah, dia memperlekehkan. Sebab apa? Sebab kita guna banyak air. Okay? Jadi dia orang tak guna air, dia guna tisu saja. Jadi kadang-kadang tu banyak pengalaman mereka bila Muslim masuk tandas jadi basuh tandas ke sebab air. Jadi tu satu kekurangan kita jugalah. Kita bila ni Maulana nasihat lah, bila kita guna tandas yang tidak ada fasiliti yang cukup, macam tandas-tandas yang dibuat oleh Muslim sendiri, nak macam air ke, kita guna air bila tak ada, kalau sana dia tak ada lubang air untuk mengalir. Jadi banyak berlaku bila orang Muslim guna tandas tu, air tu jadi tubik ke begitu. Banyak. Pertama sekali, kalau boleh janganlah siapa air ngalir keluar daripada pintu dah, susah kepada cleaner dia orang pula, jadi image buruk lah. Yang kedua, kalau air tu sikit-sikit tu, ambil tisu lap, supaya cleaner mereka tidak susah lagi. Tu. Dan balik kepada cerita tadi, mereka kata pokok Muslim ni makan lada banyak ni, lepas tu buat air besar kena guna air banyak. Jadi dia nak jatuhkan sahabat hamba ni Abdullah hafizahullah,
Tapi sahabat hamba dia bangga macam mana sikap Salman ni, dia berbangga ya. Memang kami guna air lagi bersih. Tak? Lagi bersih daripada guna tisu. Bahkan aku 100% dia kata, aku boleh yakin bahawasanya tidak ada kesel sikit pun yang tertinggal, yang terkesel di bahagian belakang aku. Aku cabarmu, nak tunjuk kepada aku bahagian belakangmu kalau tak ada kesel sikit abu. Tak berani. Sebab mereka tidak bersih. Mereka tidak bersih, tak berani. Sebab cara kita cara bersih. Dan dia yakin bahawa sebab dia dilahirkan dari keadaan bukan Islam, dia tahulah amalan mereka. Jadi begitulah tadi, orang nak menjatuhkan tapi dia berbangga pula. Tak, dia ubah. Dia ambil benda tu sebagai satu kebanggaan pula. Jadi gitulah. Benda ni bukan berlaku di zaman Nabi saja, maka zaman sekarang pun. Tak, orang cuba nak menjatuhkan, memainkan isu-isu tak. Jadi itu saja untuk hari ini. Aku qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.